Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Yang mana pada hari ini kita sama-sama mempelajari mata pelajaran ibadah yang bertajuk berkenaan dengan sujud sahwi. Bagi tahun 4. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan antara perkara sunat dalam solat. Ada dua perkara, iaitu sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Pertama, sebelum ini Ustaz telah jelaskan perkara sunat ab'ad, yang mana jika kita tinggalkan sunat ab'ad dalam solat kita, maka kita disunatkan sujud sahwi. Okey. Lihat apa maksud sujud sahwi itu. Jom kita lihat sama-sama. Okey, sujud sahwi dari sudut pengertian sujud sahwi, iaitu perkataan sahwi adalah bermaksud lupa kepada sesuatu. Sahwun iaitu lupa sesuatu. Jadi bermaksud sujud sahwi ini bermaksud kita lupa sesuatu di dalam solat kita, maka kita disunatkan sujud. Dan sujud ini, bagaimana cara kita lakukan sujud sahwi, iaitu sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali. Sujud ini dilaksanakan sebanyak 2 kali sujud. Bila kita sujud sahwi ini, iaitu selepas membaca tahiyah akhir dan sebelum salam. Sebelum kita memberi salam, selepas kita membaca tahiyat akhir, maka kita disunatkan sujud sebanyak 2 kali sujud. Sujud yang pertama, kemudian bangun, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, kemudian bangun, barulah kita beri salam. Kita beri salam. Kenapa berlaku sujud sahwi? Kerana terlupa ataupun berlakunya kesilapan di dalam solat kita. Dan apa hukum sujud sahwi ini? Sujud sahwi hukumnya adalah sunat sahaja. Sunat untuk kita sujud sahwi. Tujuannya adalah untuk kita menampung kekurangan yang berlaku di dalam solat yang kita lakukan itu. Maka kita tampung kekurangan tersebut dengan kita sujud sahwi. Okey. Seterusnya kita lihat apakah sebab melakukan sujud sahwi. Apakah sebab yang kita disunatkan sujud sahwi di dalam solat kita? Pertama, kita lihat meninggalkan salah satu sunat ab'ad, sama ada sengaja atau tidak, maka disunatkan sujud sahwi. Sebagaimana Ustaz telah jelaskan, kalau kita tinggal salah satu daripada sunat ab'ad dalam solat kita, maka kita sunat melakukan sujud sahwi. Sama ada kita tinggal sunat ab'ad itu secara sengaja ataupun tidak. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat di dalam keadaan terlupa. Kalau kita buat benda yang boleh membatalkan solat, tapi dalam keadaan kita buat itu dalam keadaan terlupa, maka tidak batal solat, tapi kita disunatkan sujud sahwi. Contohnya, terlupa bercakap ketika kita solat. Padahal bercakap ketika solat adalah perkara yang membatalkan solat, tapi kerana terlupa, maka kita disunatkan sujud sahwi untuk menampung kekurangan kita. Yang seterusnya, sebab melakukan sujud sahwi yang ketiga, iaitu memindahkan rukun qauli dari tempatnya. Sama ada qauli itu rukun, sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Bila kita pindahkan rukun qauli, iaitu qauli ini iaitu dari sudut perkataan. Apa-apa jenis bacaan di dalam solat, kita tertukar ataupun kita pindahkan tempat daripada tempat yang sepatutnya, maka kita disunatkan sujud sahwi. Ini kita tertukar, memindahkan kerana terlupa.
Contohnya, kita pergi baca surah Al-Fatihah ketika tahiyat akhir. Contohnya. Maka, disunatkan kita sujud sahwi. Ataupun tertukar bacaan ketika kita rukuk ataupun kita sujud. Bacaan sujud kita baca ketika rukuk. Ataupun bacaan sepatutnya untuk rukuk, kita baca ketika sujud. Maka kita disunatkan sujud sahwi. Memindahkan qauli itu bukan pada tempat dia secara terlupa. Okey. Yang seterusnya terakhir sekali, yang keempat, iaitu syak bilangan rakaat ataupun rukuk ataupun sujud. Kita syak, kita ragu-ragu berapakah bilangan rakaat kita. Contoh, kita ragu-ragu sama ada telah salat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Maka bila berlaku ragu-ragu dari dalam solat tentang bilangan rakaat, maka kita disunatkan sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Inilah 4 sebab yang kita lakukan sujud sahwi sebelum salam. Seterusnya yang terakhir sekali, iaitu bacaan ketika sujud sahwi. Apakah bacaan? Ketika kita melakukan sujud sahwi itu, sebanyak 2 kali kita sujud sahwi, kita disunatkan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Ketika kita sujud, sunat kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita baca sebanyak 3 kali. Jika murid-murid tak ingat bacaan ini, boleh juga dibaca bacaan yang biasa kita baca ketika sujud. Contohnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh juga kalau kita tidak ingat bacaan ini. Sebaiknya kita hafal bacaan ini untuk kita baca ketika kita sujud sahwi. Itu sahaja perbincangan dan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan sujud sahwi yang kita lakukan bila berlakunya kecacatan di dalam solat kita. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini memberi manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.